Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah ini akibat daripada mereka doakan kunut nazila kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini? Harus diingat, kerajaan yang ada sekarang ini ialah kerajaan yang direstui oleh Majlis Raja-Raja, direstui atas nasihat dan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, pembentukan kerajaan perpaduan ini. Selain itu, Mufti juga sudah menyatakan bahawa perbuatan mendoakan kunut nazila kepada sesama Islam adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh. Tapi mereka lakukan juga. Akhirnya ini yang berlaku. Mereka terkena sendiri. Apabila satu demi satu insiden, satu demi satu peristiwa yang mengecewakan, yang membawa aib pada diri sendiri telah berlaku. Anwar Ibrahim tidak turun, bahkan beliau kini semakin dipuji oleh dunia atas kejayaan Anwar Ibrahim di dalam menangani isu konflik antara Thailand dan Kamboja. Anwar Ibrahim tak turun, tapi minyak yang turun. Anwar Ibrahim tak turun, tetapi Mahathir, populariti Mahathir makin turun. Anwar Ibrahim tidak turun, tapi bersatu kecewa lagi. Hari ini disahkan rayuan bersatu mencabar keputusan speaker berkait dengan pengusungan kerusi parlimen telah pun ditolak. Inilah yang menyebabkan rakyat mula bersorak gembira. Kata mereka, doa kunut nazila bukan kena pada Anwar, tetapi kembali kepada parti-parti yang melakukannya, termasuk Parti Bersatu. Hari ini disahkan Bersatu gagal dalam rayuannya untuk memperoleh kebenaran, memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul tidak mengisytiharkan kekosongan 4 kerusi parlimen di Sabah yang dimenangi bekas ahli parlimen parti itu semasa pilihan raya umum yang lepas. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Suka Malaysia. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi lemah, kita sukar untuk sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita senang kena penyakit, mudah dijangkiti penyakit, bahkan penyakit bertapak dalam tubuh badan kita dan berakar dalam tubuh badan kita. Sedar-sedar saja lagi kita sudah kena kanser. Saudara, apabila imun badan kita menjadi bodoh dan bertindak ganas, dia juga menyerang diri kita sendiri. Itu dipanggil autoimun. Tapi dengan adanya transfer factor for life yang mendidik, merangsang dan mengingati semua musuh yang ada, lalu menghancurkan akar penyakit itu daripada dalam tubuh badan kita, maka kita jadi sehat. Saudara, produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia termasuk di Malaysia, dan juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ingat, jangan tangguh-tangguh sebab perbuatan menangguh akan merugikan anda. Kalau selama ini anda berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk untuk anda semua. Dapatkannya sekarang. Baik. 3 panel hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Datuk Chi Muhammad Ruzima Ghazali yang bersidang bersama-sama Datuk Azizul Adnan dan Dr. Sahnaz Sulaiman hari ini sebulat suara menolak rayuan itu. Ruzima berkata Mahkamah mendapati Surat Johari bertarikh 16 Januari tahun 2023 yang menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi dibuat selaras dengan fungsi beliau dalam mengatur urusan dalaman Dewan Rakyat. Berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Teng Chang Kim melawan Badrul Hisham Abdullah dalam satu lagi, kami berpandangan bahawa tindakan speaker berkenan adalah kebal daripada cabaran menurut perkara 63/1 Perlembagaan Persekutuan, katanya. Dalam kes Teng Chang Kim, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa speaker
Keputusan Speaker berkenan dalam menentukan sama ada terdapat kekosongan atau sebaliknya adalah urusan dalaman badan perundangan dan tidak boleh disemak oleh mahkamah. Ruzima juga berkata Mahkamah Tinggi tidak terkilaf ketika menolak permohonan bersatu. Kami mendapati bahawa tiada merit dalam rayuan ini. Oleh itu kami menolak rayuan ini tanpa kos, katanya. Semakan kehakiman itu difailkan oleh Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi dan Datuk Kapten Bersara Muhammad Suhaimi Yahya. Mereka menamakan 5 responden. Bersatu memohon untuk membatalkan keputusan Johari menerusi surat bertarikh 16 Januari 2023. Bersatu turut memohon deklarasi bahawa keempat-empat ahli parlimen telah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat. Namun demikian, Mahkamah Tinggi pada 2023 menolak permohonan Bersatu untuk benaran merayu yang menyebabkan parti itu membawa perkara berkenaan ke Mahkamah Rayuan. Pada prosiding hari ini, Peguam Tan Sri Azhar Aziz Harun yang mewakili Bersatu berhujah bahawa tugas Speaker dalam menentukan kekosongan kerusi tidak dilindungi oleh kekebalan di bawah perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun hujah itu dibantah oleh Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambli yang hadir bagi pihak Jabatan Peguam Negara dan Peguam Datuk Feroz Hussein mewakili responden kedua hingga kelima. Mereka berhujah bahawa keputusan Johari adalah kebal daripada semakan mahkamah kerana keputusan beliau membabitkan urusan Dewan Rakyat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Rafizi Ramli bersuara. Saya menjangkakan Rafizi Ramli akan menjadi Perdana Menteri satu hari akan datang. Beliau bakal menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR. Tidak terlalu jauh untuk mengatakan begitu. Kerana Rafizi Ramli mempunyai kepribadian, integriti yang hebat dan juga mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Paling ditakuti oleh pembangkang apabila Rafizi menjadi lebih hebat. Dan benarlah kata Rafizi, dia keluar daripada kabinet akan membawa satu lagi peningkatan kepada Pakatan Harapan. Kini beliau boleh bercakap tanpa memikirkan adab, maksud saya tidak tanpa memikirkan kedudukan sebagai ahli kabinet. Beliau kini bebas mengkritik kerajaan maupun mengkritik pembangkang. Beliau tidak lagi terikat oleh jawatan tata susila sebagai seorang penjawat dalam kabinet. Dan akhirnya hari ini Rafizi mendedahkan lagi 6 perangai buruk yang perlu dibongkar dan dibuang supaya RMK 13 tidak tergelincir. Apakah 6 perangai buruk yang disenaraikan oleh Rafizi ini? Dan setujukah anda dengan kenyataan Rafizi ini? Dengarkan sampai habis ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Rafizi. Sekarang saya perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak kuat, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Dan lebih teruk lagi, kita dihinggapi oleh pelbagai jenis penyakit. Akar penyakit bersarang, berakar, tumbuh di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita lemah, bodoh dan tidak mempertahankan diri kita. Selain itu, apabila imun badan jadi bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri yang dipanggil autoimun. Tetapi apabila imun badan kita diajar, dididik menjadi bijaksana, ia bukan sekadar mempertahankan diri kita, tetapi menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini, penemuan para doktor dan ahli saintis paling bersejarah dalam dunia perubatan kedokteran abad ini. Lulus KKM, produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera. Kalau ini adalah kali kedua anda menonton video ini, kali pertama anda menontonnya, mungkin Tuhan buka jalan untuk anda kekal sehat. Baiklah saudara-saudara sekalian, Rafizi mendedahkan 6 perangai buruk agar RMK 13 tak tergelincir.
Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberikan amaran penting bagi memastikan pelaksanaan RMK-13 Rancangan Malaysia ke-13 berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Dalam perbahasan RMK-13, ahli Parlimen Pandan itu berkata, 6 sikap buruk dalam kalangan masyarakat, kerajaan dan ahli politik perlu diubah agar RMK-13 dapat dilaksanakan dengan efektif. Tadi ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman ada tanya apa yang akan menyebabkan pelaksanaan ini akan tergelincir. Saya berpendapat bahawa pelaksanaan ini akan tergelincir jika kita masih lagi ada 6 perangai ini, kata Rafizi. Antaranya, 6 perangai perlu dibuang ialah apabila tukar kerajaan buang rancangan Malaysia. Bukan idea aku, maka aku tak akan sokong. Sokong di depan tapi tolak di belakang, dan rancangan lain tapi peruntukan digunakan untuk program lain, katanya dalam ucapan perbahasan di Parlimen hari ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi ini. Perkara pertama, perangai terburuk di dalam kerajaan pembangkang maupun pemimpin Malaysia ialah apabila berlaku perubahan kerajaan, perubahan Perdana Menteri, perubahan kepimpinan dalam mana-mana kerajaan, maka RMK-13 ataupun RMK Rancangan Malaysia yang telah dirancang ditolak tepi kerana bukan idea dia. Tapi sebenarnya, adakah itu ada unsur-unsur untuk menyakau duit supaya senang sakau duit, dia buat rancangan dia sendiri. Di depan dia sokong, tapi di belakang ditolak tepi. Inilah perangai paling buruk. Tidak membuat kesinambungan kepada rancangan sebelumnya. Apabila itu berlaku, sudah tentu rancangan yang dibuat tidak akan pernah selesai. Fizi berkata, sikap segelintir pihak mengambil tunggu dan lihat dan sentiasa menolak rancangan baru, kononnya program itu sudah pun ada, juga perlu dijauhi untuk menjayakan RMK-13 ini. Jika sikap-sikap ini diteruskan tanpa perubahan, semua anjakan dasar dalam RMK-13 hanya akan tinggal dalam dokumen tanpa pelaksanaan konkret. Untuk rekod, Rafizi sebelum ini menzahirkan rasa gembira apabila hampir 95% daripada yang dibangunkan sepanjang proses merangka hingga dia meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi kekal dalam RMK-13. Pada 13 Julai, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentangkan RMK-13 di Dewan Rakyat. Saudara, Rafizi berkata semua pembaharuan besar yang melibatkan perubahan kepada sistem pendidikan, struktur ekonomi dan tumpuan kepada perkara baru seperti agenda negara menua dan membangunkan sektor ketiga dikekalkan seperti sedia ada. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara buruk yang perlu diubah di dalam kalangan pemimpin maupun rakyat Malaysia. Yang paling kita nak mahu supaya diubah dalam kalangan pemimpin ialah tukang kipas. Tukang kipas bermaksud mereka tidak memberitahu kejadian sebenar. Yang penting kipas bos. Selain daripada itu, perangai buruk yang ada lagi ialah apabila perangai menyakau uang kerajaan diteruskan. Kita harap kerajaan akan datang dan sekarang tidak lagi melakukan perkara jahat itu. Dan yang paling penting sekali ialah tindakan ahli parlimen maupun para pemimpin di dalam negara kita yang saling bercakaran. Inilah perangai paling buruk sekali di muka bumi. Bercakaran demi kuasa, bukannya saling bekerja sama. Lagu di dalam satu filem kanak-kanak, apa dia kata, apa yang penting kerjasama. Tapi dilihat pembangkang dan kerajaan saling bercakaran tanpa ada perpaduan. Bagaimana mahu melihat negara kita menjadi maju kalau saling bercakaran, tidak ada kerjasama, dan paling teruk sekali pembangkang tidak fungsi sebagai semak imbang yang baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.